tersilap surah Al-Lail. Dimuliakan oleh imam, pegawai masjid, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama meneruskan kuliah Maghrib untuk kita membaca surah-surah dalam juzuk 30. InsyaAllah pada malam ini kita baca surah yang ke-92, iaitulah surah Al-Lail. Jadi insyaAllah sama-sama kita baca surah ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا والليل مأننا إذا ما أصلي يغشى الأصلي والنهى وجب الغنة إذا ما أصلي تجلى من أصلي وما من أصلي لقد ذكر والأنثى إخفاء إن وجب الغنة لشتى من أصلي فأما وجب الغنة من أعطى إظهار أعطى من أصلي واتقى من أصلي وصدق بالحسنى sama juga فسنيسره لليسرى مهموس يسرى أصلي وأما وجب الغنة ما بخي إقلاق إقلاق دين واستغنى مهموس أغنى من أصلي وكذب بالحسنى حسنى مهموسنا فسنيسره للعسرى sama وما يغني عنهما إظهار عنهما ما أصله إذا مصلة طويلة مصلة طويلة 2, 4, 5 تردى من أصلي إن وجب الغنة علينا مألين للهدى من أصلي وإن وجب الغنة لنا من أصلي للآخرة والأولى من أصلي فأنذرتكم إخفاء تكمنا بمتي بدمنون إظهار الشفوي نارا تلظى لن تلظى إخفاء وأصلي لا يصلاها أصلها إلا ما جاء اسم منفصل 2, 4, 5 إلا الأشقى مهموس الذي كذب وتولى من أصلي وسيجنى وجب الغنة أتقى مهموس الذي يؤتي ماله مصلة قصيرة 2 حركات له يتزكى من أصلي وما لأحد أصلي لأحد عنده تنوين بالتمعين إظهار عند إخفاء هو من مصلة قصيرة من نعمة نمتي بدمنون إدغام مع الغنة نعمة تجزى إخفاء تجزى من أصلي bersambung majais munfasil إلا ابتغاء qalqalah sughra إلا ابتغاء wajib muttasil limuhakkak wajib qalqalah sughra rabbihil a'la min asli wala sawfa yarda sawfa maddin yarda ratbal da min asli wallahu a'lam. Itu tajwid sedikit, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati kita insyaAllah. Surah Al-Lail yaitu surah yang ke-92 mengandungi 21 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Pendahuluan mengenai surah Al-Lail. Surah Al-Lail artinya malam. Lailun, mana lailun malam. Al-Lail mana malam. Yaitu surah yang ke-92 mengandungi 21 ayat dari jenis Makkiyah, diturunkan di Makkah. Diturunkan selepas turun surah Al-A'la. Hubungan surah ini dengan sebelumnya yaitu di sana disebut orang yang menyucikan jiwa. Surah sebelum ini surah Asy-Syams, di mana dalam surah Asy-Syams disebut orang yang menyucikan jiwanya akan beruntung dan orang yang mengotorkan jiwanya pula akan merugi. Maka di sini disebutkan perkara yang mendatangkan keuntungan. Mana dalam surah ini diceritakan perkara yang mendatangkan keuntungan
dan perkara yang mendatangkan kerugian. Allah Ta'ala menerangkan dengan lebih lanjut apa yang terkandung dalam surah yang terdahulu. Di antara yang lain, surah ini dinamakan surah Al-Lail. Nah, baca tafsir Munir, dia kata surah ini dinamakan surah Al-Lail kerana ayat dalam surah ini dimulakan dengan sumpah Allah mengenai waktu malam. Wal-Lail, mana sumpah dengan huruf wawul qasam, waw sumpah itu mula dengan perkataan Al-Lail, maka dinamakan surah ini surah Al-Lail sebab dimulakan dengan sumpah mengenai waktu malam, yaitu waktu malam apabila ia menyelubungi segalanya, yaitu malam yang menutupi semuanya dengan kegelapan. Oleh itu matahari, siang, permukaan bumi dan segala sesuatu yang ada di atasnya menjadi samar lantaran diselubungi oleh kegelapan malam. Maksudnya disebut tentang malam dahulu sebelum sebut tentang siang, maka disebut di sini hari dalam permulaan kita adalah bermula malam. Kita mula malam, turun jatuhnya matahari, mana malam itu, mana hari baru, mana mula hidup baru kita adalah dengan malam. Hari baru kita adalah pada waktu jatuhnya matahari, maka disebut dengan bermulanya waktu malam. Ayat kedua baru menyebut tentang an-nahar, tentang siang. Kemudian disebut juga dalam huraian lain dalam surah Asy-Syam ini, surah Syam sebelum ini. Nah, Allah Ta'ala menyebut dalam surah Asy-Syam yang kita baca, sesungguhnya beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan sesungguhnya rugilah orang yang mengotorkan jiwa. Ayat yang sebelum ini, surah Asy-Syam ayat 9. Kita baca qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Maksudnya dalam surah yang sebelum ini Allah menyatakan sifat bagaimana kedudukan hati manusia. Ada yang bersih dan ada yang kotor. Kemudian dalam surah ini pula diceritakan sifat-sifat bagaimana orang yang hatinya bersih itu, dan bagaimanakah sifat dan juga ciri-ciri orang-orang yang hatinya kotor itu. Bagaimanakah kelakuan, bagaimanakah penampilan orang yang hatinya bersih. Di antara yang disebut dalam surah ini tentang ialah orang yang banyak bersedekah. Dan yang kedua, orang yang hatinya kotor disebut dalam surah ini ialah sifat yang menunjuk adalah bakhil. Sifat bakhil itu di antara perkara yang Allah tunjulkan dalam surah Al-Lail ini, yaitu tentang dua sifat yang besar. Yang pertama, fa'amma man a'ta wattaqa, ayat 5. Itu sifat orang yang baik, orang yang memberi infak. Lawan kepada a'ta man bakhila, orang yang bakhil. Maka ditunjulkan dalam ayat dalam surah ini tentang sifat orang yang hatinya bersih, maka dia suka bersedekah. Orang yang hatinya kotor, dia bakhil, dia kedekut. Sebab itu kalau orang itu saleh, orang itu hatinya rajin salat dan sebagainya, tiba-tiba dia kedekut, mana pelik. Ada hati orang rajin semayang tapi kedekut, pelik. Pemurah tapi malas semayang, pelik. Jadi tak boleh, dia tertadung dua tu. Dia kena orang yang hati bersih, dia suka sedekah. Hati kotor, dia bakhil. Itu secara sifat yang Allah sebut dalam surah ini. Memandang ke surah Al-Lail ini diturunkan mengenai sifat orang yang Allah tunjulkan, antaranya orang yang bakhil. Maka berkata Dr. Wahbah Zuhaili, maka Allah mulakan surah ini dengan waktu malam untuk menggambarkan betapa kelamnya hati orang yang bakhil itu. Disebut begitu, seolah-olah kinayah, gambaran betapa hitamnya hati orang yang busuk, yang hatinya kotor tadi, dia menjadi orang yang kedekut, orang yang bakhil. Maka dimulakan dalam surah ini dengan sifat malam yang menggambarkan kegelapan dan juga menggambarkan hatinya yang kotor.
Kemudian surah ini kita baca sedikit. Surah ini menjurus kepada perbincangan mengenai usaha dan amalan manusia serta balasannya di hari akhirat kelak. Surah ini dimulai dengan sumpah Allah demi waktu malam dan siang serta penciptaan makhluk lelaki dan perempuan, bahawa amalan manusia itu tidaklah sama. Di mana ayat yang kelima, yang keempat, inna sa'yakum lasyatta. Allah menceritakan bagaimana kedudukan manusia itu tak sama hasilnya, kesan daripada usaha yang pelbagai tahap di kalangan mereka. Seterusnya Allah menjelaskan tentang kategori manusia yang terbagi kepada dua kumpulan. Allah menyatakan gaya hidup dan budaya setiap mereka serta menjelaskan balasan akhirat terhadap kumpulan tersebut. Yang pertama, golongan beriman atau golongan yang bahagia serta golongan syurga. Mereka merupakan golongan yang membelanjakan harta dan melakukan infak semata-mata mengharapkan janji baik daripada Allah di akhirat. Sementara orang yang kufur, orang yang celaka dan orang-orang yang bakhil itu adalah mereka termasuk dalam kelompok ahli neraka. Mereka bersiap terkut dengan harta benda dan merasa cukup dengan kekayaan dan kemewahan yang mereka miliki itu, sehingga mereka merasakan bahawa mereka tidak memerlukan langsung pertolongan daripada yang lain. Mereka rasa hebat-hebat sebab mereka ada segalanya. Dunia ni anak yang punya lah, ya, tak apa lah, semua dia punya. Kaya raya, dia lupa diri, akhirnya dia duduk dalam kelompok orang yang celaka. Mereka mengingkari apa yang dijanjikan Allah, iaitulah firman Allah. Adapun orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dan juga orang yang bertakwa, dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga ayat 10. Allah mengiringi selepas itu, selepas cerita tentang bakhil dan harta itu, Allah mengiringi selepas itu tentang harta yang dimiliki oleh orang kafir di dunia tidak akan berfaedah di akhirat. Allah menjelaskan lagi bahawa dia yang berhak meletakkan ketetapan hidayah, dia juga yang memiliki dunia dan akhirat. Firman Allah dalam surah Al-Lail ini ayat yang sebelah ketiga hingga 13, Allah menyatakan tentang azab dan peringatan api neraka kepada golongan yang tidak menerima ataupun yang mendustakan ayat-ayatnya ini. Sebaliknya, orang yang disebut sebagai ahli syurga, mereka membelanjakan harta ke jalan kebaikan semata-mata ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebut juga tentang kelebihan surah ini, disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, salatlah ibadah kamu semayang malam kamu dengan membaca sabbihisma rabbikal a'la wasyamsi wadduhaha wal laili idza yaghsha. Ini di antara surah-surah pilihan yang boleh kita baca di waktu malam semayang jahar, untuk kita membaca surah selepas kita membaca Al-Fatihah. Kemudian dibacakan tentang beberapa asbabun nuzul. Asbabun nuzul ini sebab turunnya ayat, dia berbeza. Di antaranya sebab turun ayat yang kelima, sebab turun ayat yang ke-8, mengikut keadaan dan sebagainya. InsyaAllah kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha penyayang, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Wal laili idza yaghsha, dan demi malam. Al-lail, malam. Idza yaghsha, bila meliputi malam itu, memayungi ataupun meliputi alam ini dengan kegelapan. Wan nahari idza tajalla, dan juga apabila siang menjelang ataupun siang menerangi. Berkata Syekh Qutb rahimahullahu ta'ala dalam bab ini, wal lail kegelapan, wan nahar cahaya. Maka disebut wal lail itu ialah lambang kesesatan, wan nahar lambang hidayah, lambang petunjuk. Apa maksud? Dia kata al-lail itu digambarkan tentang jahiliyah, an-nahar tentang cahaya iman. Jahiliyah al-lail, an-nahar cahaya iman. Apa maksud? Al-haq wal batil, kebenaran dan kebatilan dia terhidup sekali. Bila datangnya malam, siang tak ada. Bila hilangnya malam, datangnya siang. Maka di sana disebut bagaimana al-haq wal batil,
kebenaran dan kebatilan dia tak duduk sekali. Itu yang disebut oleh, maksudnya ialah betapa perlunya kita adanya al-furqan, perbezaan tariqul haqqi wa tariqut dalal, jalan yang sesat, dalal, ataupun jalan yang benar. Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Maksudnya di sini pertembungan di antara hak dan batil. Kita nak pilih yang mana? Jalan yang benar ataupun jalan yang sesat. Seperti mana malam yang penuh dengan kegelapan, bila sampainya waktu yang tertentu, siang menjelma, maka siang dia tak ada padanya malam. Maka begitu juga dalam hati kita. Kita nak jadi hati yang mendapat petunjuk ataupun hati yang mendapat laknat daripada Allah. Tak boleh kita bersekongkol antara dua. Hidup kita ini pagi beriman, petang kufur. Siang beriman, malam kufur. Malam warak, siang hafrak. Tak boleh. Dia tak boleh lagu tu. Dia kena beriman siang malam, bertakwa sampai mati. Tak boleh kita bersifat berkompromi antara hak dan batil, seperti mana tak berkomprominya malam dan siang itu. Maknanya tak boleh duduk sekali antara yang bersih dengan yang kotor. Jadi kalau kita nak pilih jalan yang bersih, biar kita pastikan perjalanan kita bersih sampai kita bertemu dengan Allah. Tak boleh kita ikut mood. Hari ini mood baik, rajin main-main. Esok mood tak baik, malas main. Tak boleh, dia kena rajin sampai mati. Begitu juga dalam buat maksiat, tak boleh kita kata buat pilihan, tak boleh. Benda maksiat tetap maksiat, kita kena jauhkan. Maksudnya di sini secara kinayah, berdasarkan kepada apa yang disebut oleh Sayyid Qutb dan juga diuraikan oleh Al-Jamakhsyari dan sebagainya. Wal laili idza yaghsha, malam, wan nahar, siang, tajalla, terang. Yang disebut juga al-lail itu ialah kesesatan, maka dia perlu kepada cahaya an-nahar. Maka diibaratkan juga oleh para ulama, al-lail itu seperti mana manusia yang dibangkitkan, yang dilahirkan daripada alam rahim masuk ke dia beranak ni, dia duduk dalam gelap, diibaratkan kegelapan. Kita hidup di dunia ini ibarat dulu dalam kegelapan. Maka kita perlu kepada an-nahar, cahaya, siang yang menerangkan, tajalla yang menyuluh kita, yang menerangi kita. Maka cahaya itu ialah cahaya Al-Quran, iaitu yang merupakan torchlight yang memberikan cahaya kepada kita untuk kita menerangkan kegelapan kepada cahaya untuk kita menuju keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beberapa huraian yang boleh kita faham daripada ayat ini. Wa ma khalaqadz dzakara wal untha, dan Tuhan yang menciptakan lelaki dan perempuan. Wa ma khalaqa, Allah yang telah menciptakan al-dzakara, lelaki, dan juga perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, inna, sesungguhnya, sa'yakum, usaha kamu berbeza-beza. Di antara yang diuraikan oleh sahabat rahimahullah ta'ala, dia kata manusia ini sama, laki perempuan sama, berdasarkan kepada usaha. Syatta ini adalah hasil yang dia dapat. Kalau orang perempuan lebih kuat beribadat, orang perempuan boleh masuk syurga. Orang lelaki rajin beribadat, dia masuk syurga. Orang lelaki lena banyak, orang perempuan bangun semayang tengah malam, siapa masuk syurga? Orang lelaki, orang perempuan. Mesti dah orang perempuan. Usaha sa'ya ni dibagi, kalau ibaratkan kalimah lagi, lafaz sa'yun itu antara lari anak, tak lari sungguh, lari anak. Jara yajri, lari, yamshi, masya, jalan. Sa'i, jalan. Macam kita berlari anak dalam ketika kita sa'i, mana lari, mana kejar, mana bersungguh untuk nak buat amal, bersungguh untuk nak buat kebajikan, bersungguh nak buat benda yang saleh. Syatta berbeza hasil. Kalau kita bagi rajin buat ibadat, buat sungguh-sungguh, hasil dapat lebih pada orang lain. Tak kira lelaki, tak kira perempuan, tak kira Arab, tak kira orang bukan Arab, tak kira siapa. Yang penting usaha yang lebih, dia dapat hasil yang lebih.
Inna sa'yun ni mana usaha yang lebih, maka dia akan dapat hasil yang lebih. Ini fitrah, di segi sunnah dia. Begitu juga dalam bab mencari harta dan sebagainya, siapa yang usaha lebih dia akan dapat lebih. Ini janji kepada mereka yang berusaha, Allah akan bagi. Manjadda wajada, siapa yang usaha dia akan dapat. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, lelaki dan perempuan Allah ciptakan. Dan juga dihuraikan oleh para ulama, al-dzakara wal unsa itu untuk kita mengkaji secara bagaimana Allah Ta'ala memertakan manusia yang diciptakan itu. Hasil daripada persenyawaan benih lelaki dan perempuan, kemudian berlakunya kelahiran ataupun pembesaran janin itu lelaki atau perempuan adalah kuasa kun fayakun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mampu secara usaha, ikhtiarnya tidak mampu. Boleh kita tentukan, aku nak anak lelaki, haji kok mana pun nak anak lelaki, boleh lah, tak tahulah siapa ada rumah kau ubat lagu mana, dah pasti tak pasti. Berdoalah kepada Allah. Dah pada penentuan lelaki dan perempuan itu adalah kuasa Allah. Proses kejadian itu sama ya, tak berlaku persenyawaan, tetapi yang menentukan al-zakar lelaki, al-unsa perempuan ialah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kembali di sini, maksud kembali kepada Allah itu apa dia? Kita ini di bawah penguasaan Allah. Dalam bab menentukan anak kita lelaki dan perempuan pun kita tak mampu, bagaimana mungkin dalam bab yang lain? Dalam bab yang lain, dalam bab kehidupan seharian kita dan segalanya, segala sistem hidup ini, kita mesti kembali kepada penentuan hukum dan peraturan Allah. Jangan kita duk samsing, jangan kita doa sehebat, jangan doa sekemah, kita tak boleh buat apa. Semua itu kuasa Allah. Dalam bab penentuan lelaki dan perempuan dalam kehidupan kita seharian pun, kita boleh tak boleh buat secara kita, dia kena bergantung kepada Allah. Orang berusaha nak dapat anak, usaha nak dapat anak, tak dapat anak. Hak tak usaha pun sambil-sambil dapat anak pun, tak ada nikah dapat anak dah. Itu pun banyak juga dah. Itu kuasa Allah. Kuasa Allah dalam menentukan kejadian manusia itu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Kemudian inna sa'yakum lasyatta, dan sesungguhnya sa'yun itu usaha kamu yang kamu lakukan itu berbeza di sudut semua. Sama ada dari segi amal duniawi ataupun amal ukhrawi. Sa'yun ini usaha, amal duniawi pun sama, amal ukhrawi pun sama. Dia akan dapat hasil yang berbeza. Mana mungkin kita yang duduk saja tak buat apa, tiba-tiba kaya raya dengan cara yang mudah. Susah. Tak susah pun. Memang kita tengok dia jaya, tapi di belakang kejayaan, di belakang tabir itu segala kesusahan dia alami. Jadi begitu juga dalam amal saleh kehidupan akhirat pun sama. Mana mungkin kita mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah di akhirat kalau kita di dunia tak letih pun dalam buat amal, tak berusaha pun dalam buat beramal. Itu di antara yang disebut oleh para ulama. Kemudian huraiannya, Allah bersumpah seperti kebiasaan yang dilakukannya dalam surah yang lain, bahawasanya usaha manusia itu ada bermacam-macam dan berbeza. Yang pertama bersumpah dengan malam, yaitu suasana yang menutupi cahaya siang, menyebabkan segala yang hidup baik manusia maupun haiwan pulang ke rumah dan kembali ke tempatnya masing-masing, meninggalkan pekerjaannya dan menghentikan gerakannya, lalu tidur untuk merehatkan tubuh badan dan fikirannya, malam untuk berehat dan beribadah. Yang kedua bersumpah dengan siang pula, apabila memperlihatkan cahaya terang, menyebabkan manusia bangun dan bingkas dari tempat tidurnya, lalu bergegas untuk menjalankan pekerjaannya. Begitu pula haiwan yang lain seperti burung akan terbang meninggalkan sarangnya, dan serangga akan merayap meninggal tempat persembunyiannya, keluar mencari makan. Ini satu fitrah. Itu manusia yang pagi-pagi lepas subuh lena ni masalah. Burung apa keluar pada sarang, datang apa keluar, kita duduk sarang ni.
tambah cuti sekolah anak kita, Allah Masya Allah dah. Dia KIT mayang pun lali lah. Dah lepas mayang tak ada nak salam, tidur lah. Nak kata tak ada apa, dia nak hidupnya itu dalam bentuk yang kita kena programkan, wajibkan, disiplinkan. Tak ada camp di rumah kita lah dah. Nak masuk camp kadang-kadang memang duit ada GST lah apa bala ni, ini juga itu tak apalah, camp di rumah kita. Buat camp kan, camp di rumah kita camp komandan kan. Buat camp di rumah kita. Mak timbalan camp komandan. Buat rumah, buat peraturan, buat disiplin. Kan tak payah mana pun. Pas suruh baca mak surat, bagi mak surat tu, baca amal. Pas baca mak surat, baca surah, apa surah lazim. Kali ngempak kamu apa yang berat, satu surah. Semuka hari kalau ke mana lah. Dah. Lepas tu cuci rumah ke apa ke, cuci tanam ke dan sebagainya. Kita buat program. Hidupkan. Dan tengok TV bagi waktu saja. Dah ni bagi handset game lah. Saya masalah. Jangan banyak kata cerita macam-macam. Tengok skrin lama sangat memberi kesan. Kita bina kehidupan ini secara yang disebut sebagai fitrah. Manusia ini bila disebut dalam Quran ini, maknanya disebut di sini manusia, haiwan bila bangun daripada waktu malamnya, bangun paginya, mana dia keluar fantashiru fil ard, bergegas menjalankan pekerjaannya, keluar daripada sarangnya, keluar daripada kampung ataupun daripada sarangnya untuk pergi mencari rezeki yang halal. Ini kaedah dia. Lepas tu anak-anak kita kadang-kadang duduk di rumah cuti, kita suruh duduk kampung, ikut tuan. Macam mana amalan tuan kita dulu lah ni pun tak tahu lah dah. Pagi-pagi di bendang dan sebagainya, membajak dan sebagainya, ataupun tengok bendang, tengok biar dia tahu kehidupan tabi'i. Ini kaedah pendidikan juga perlu hidup di kampung-kampung. Imam Syafi'i pun dia kata di antara kesan yang membesarkan dalam jiwanya ialah dia dihantar oleh ibunya ataupun oleh gurunya untuk berada di kawasan Arab Badui. Dia boleh belajar bagaimana kehidupan Arab Badui secara yang nature, secara kehidupan alam, berinteraksi dengan alam. Yang anak kita dapat tengok pacat pun tak saya tengok, lintah pacat tak saya tengok. Bagi dia tahu kehidupan nature, kehidupan kampung. Biar dia hidup dalam suasana yang realiti. Ini keadaan yang perlu kita cuba perbetulkan. Seterusnya Allah bersumpah dengan nama Tuhan yang Maha Berkuasa menciptakan makhluk, terdiri daripada dua jenis makhluk, iaitu lelaki dan juga perempuan, jantina dan jantan dan betina, dengan membezakan pula di antara kedua-dua jenis tersebut, sedangkan kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, tempat di mana dia dibentuk dan disusun pun sama, dalam perut ibu yang sama, tapi lahir perempuan, lahir lelaki. Itu pun kalau kita fikir tak temu dah macam mana hebatnya kekuasaan Allah. Proses kejadian manusia, lelaki dan perempuan yang berbeza, sedangkan kedua-duanya itu mempunyai unsur yang sama, tempat di mana ia dibentuk dalam rahim ibunya dan disusun pun dengan susunan yang hampir sama, tapi berbeza bila lahir sebagai seorang lelaki dan juga seorang perempuan. Ini menunjukkan betapa sempurnanya kebijaksanaan Allah dan keagungan kudratnya, samalah seperti yang dinyatakan oleh Allah dalam surah Asy-Syura ayat 49 dan surah ayat 50, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha aw yuzawwijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqima innahu alimun qadir. Dialah Allah yang memberikan kepada sesiapa-siapa yang dikehendakinya anak perempuan, dan juga memberikan kepada siapa yang dikehendakinya anak lelaki, atau mengurniakan kepada mereka sepasang anak lelaki dan juga anak perempuan, dan juga menjadikan siapa-siapa yang dikehendakinya berkeadaan mandul, tidak beranak. Sesungguhnya dia Maha Tahu lagi Maha Berkuasa. Apa
Aqima tu mana mandul, no? Man yasha'u aqima wa yaj'alu man yasha'u aqima. Semua ini adalah ujian. Ada anak pun ujian. Anak berikan amanah anak itu satu ujian yang besar. Kita bimbang dapat anak, tapi anak kita tak dapat jaga dengan baik. Amanah Allah ini kita akan disoal oleh Allah. Tak dapat anak, kita diuji untuk kita sabar. Kita ini milik Allah, Allah berkuasa. Macam mana? Ada hikmah di sebaliknya. Semua ini adalah suatu proses yang Allah Ta'ala nak menguji di kalangan kita. Maknanya innahu alimun qadir. Allah yang maha alim, mengetahui, dan maha qadir, yang maha berkuasa. Allah bersumpah sedemikian untuk menguatkan kata-katanya bahawa usaha dan pekerjaan manusia berbeza-beza. Inna sa'yakum la syatta. Setengahnya merupakan pekerjaan yang menyesatkan dan membabi buta, dan setengahnya pula merupakan petunjuk yang membawa cahaya penerangan, dan setengahnya pula layak mendapat kenikmatan. Begitu pula setengahnya layak dihukum dengan siksa yang pedih. Masing-masing mendapat habuan hasil daripada usaha dan ikhtiar masing-masing. Fa'amma, adapun orang yang memberi harta, man aqta, orang yang memberi harta. Man aqta ialah siapa yang memberikan harta. Siapa yang memberikan harta, yakni harta itu di jalan Allah, wa atqa, dan bertakwa, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan, yakni percaya kepada yang terbaik, yakni syurga, maka fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami, yakni Allah, kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Yakni Allah menjelaskan bahawa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, pada jalan Allah, tak kiralah usaha kita, ikhtiar kita menyempurnakan sesuatu yang bersifat jalan Allah, fi sabilillah, infak harta pada jalan Allah, pada jalan meninggikan kalimah Allah, pada jalan meninggikan syariat Allah, fi tariq ilallah, fi sabilillah. Semua itu harta yang kita belanjakan di jalan Allah, serta bertakwa dengan beramal mengikut perintah Allah. Apa maksud takwa di sini? Makna buat sesuatu itu kerana Allah, bukan kerana kemasyhuran, bukan kerana sesuatu niat yang lain, tapi kerana takut kepada Allah. Harta ini milik Allah, infak fi sabilillah, ikhlas kepada Allah, beramal mengikut perintah Allah, dan menjauhi perkara yang diharamkannya. Juga membenarkan, yakni percaya kepada pahala yang terbaik, yang merupakan syurga yang disediakan Allah kepada orang yang berbakti kepadanya. Maka Allah kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah, iaitu mudah untuk mentaati Allah, dan mudah pula untuk meninggalkan perkara yang diharamkan. Orang yang dimudahkan Allah untuk membuat baik, sentiasa dirinya mempunyai minat. Itu penting. Orang yang dimudahkan Allah untuk berbuat baik, sentiasa dirinya mempunyai minat dan merasa lazat, sehingga dia menjadi sangat kuat azamnya untuk berbuat yang baik. Itulah kemudahan yang merupakan taufik daripada Allah kepada hamba-hambanya yang saleh. Ayat 5 hingga 7 ini di antara yang disebut dalam tafsir Al-Munir ini ialah menceritakan bagaimana Allah Ta'ala menurunkan ayat ini, ialah apabila Sayyidina Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu yang telah memberikan infak hartanya, disebut sekati emas, untuk membebaskan Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah yang disiksa oleh tuannya lantaran dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tuannya telah menyiksakannya.
Bila Allah Ta'ala, bila Sayyidina Abu Bakar tahu bahawa Bilal disiksa, lalu dia telah memberikan hartanya untuk membebaskan Bilal, maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini. Itu di antaranya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat ini untuk menerangkan kelebihan orang-orang yang infak, orang-orang yang infakkan hartanya di jalan Allah tanpa ada niat yang lain, semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itulah antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis baginda, di antara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi sebut setiap pagi, ma min yaumin, pada setiap pagi, satu hari setiap pagi yang dihayati oleh seseorang itu pada setiap pagi, maka apabila ia yakni melakukan infak, maka Allah menurunkan dua orang para malaikat. Salah seorang dua orang malaikat itu yang berdoa kepadanya, wa malakani yanzilani fayaqul li ahaduhuma, berkatalah kepada orang yang pemurah itu, yakni para malaikat itu berkata kepada orang yang pemurah itu, ya Allah, kurniakanlah kepada pemurah ini, yakni si fulan yang paginya lagi infak, mai subuh tu bulan dah pun terus akan tunggu tengah hari subuh dah, maka berkata kepada dia oleh malaikat itu, ya Allah, kurniakan kepada si pemurah ini balasan yang baik di hari akhirat. Kemudian sebaliknya ada seorang lelaki yang tidak memberikan infak, yakni bakhil, kedekut, maka berkatalah malaikat kepadanya, ya Allah, berikanlah kerugian kepada si bakhil ini. Jadi dua malaikat yang turun di waktu pagi yang berdoa, salah seorang kepada orang yang memberi infak, yang kedua kepada orang yang kedekut. Jadi orang yang kedekut ini orang yang tak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita ni nak masuk kategori mana ni? Duit nak guna ni macam mana? Macam-macam nak bayar ni. Takkan tak lebih sekupang tak lebih, tak ada lebih. Negatif dia ni. Takkan sekupang pun apa. Yang penting infak fisabilillah. Boleh bagi sangit pun sangit lah, sekadar mana yang ada. Takut kita dianggap bohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada tapi kita duk rasa nak pergi sana nak pergi sini dah. Sangit dua bukan semestinya banyak. Nak infak supaya itulah yang menjadi bekalan kita di hari akhirat. Jadi maknanya kita tak mau nak masuk dalam kategori orang yang disebut sebagai apa? Bakhil. Berdoa Nabi kata dua malaikat ini yang mendoakan kepada si fulan itu, biarlah kita mendapat doa daripada malaikat yang berkata kepada si fulan yang pemurah itu gantian padanya yang lebih baik, iaitu akhirat kelak, syurga, kepada mereka yang melakukan infak fi sabilillah. Kemudian yang hadis yang lain juga yang menceritakan tentang kelebihan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang memberikan infak, yakni memberikan sedekah jariyah, maka Allah Ta'ala menyebabkannya dengan infak yang Islam itu boleh memadam api neraka. Memadam itu disebut di sini dengan kadar yang tertentu. Banyak lagi banyak, sikit Allah bagi sekadar mana yang ada yang dikurniakannya. Kalau diinfakkan banyak, diberikan kepadanya suatu padam daripada api neraka itu daripada infak hartanya, yang mana Allah Ta'ala kadarkan mengikut jumlah yang diberikannya. Kalau lagi banyaklah dipadamnya api neraka yang merupakan api yang menyala-nyala, yang dengan maksud menjauhkan orang yang menginfakkan itu daripada dirumbankan oleh Allah dalam api neraka. Ini beruntung orang yang memberikan infak. Kemudian disebut juga bagaimana kelebihan yang banyak alladzina yunfiquna fi sabilillah, seperti mana yang kita baca dalam surah yang Allah menceritakan kisah yang berlaku kepada Nabi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Allah Ta'ala memberikan infak hatta yang mana
ambatat min kulli sumbulatin mi'atu habba, digantikan kepadanya murah rezeki dan sebagainya. Mana orang yang menginfakkan ini Allah gantikannya dengan kemudahan. Mudah di sini berkata Al-Imam Sa'id Hawa rahimahullahu ta'ala, Allah gantikan rezeki yang lain. Nampak kurang, infak tu nampak kurang, duit tu nampak kurang, tapi Allah gantikan harta itu di sana keuntungan, niagaannya Allah Ta'ala gantikan dengan lebih baik dan sebagainya. Maka walaupun nampak berkurangan harta, tapi sebaliknya Allah gantikan hartanya itu dengan lebih baik, kehidupannya lebih berkat dan sebagainya. Sebaliknya orang yang bakhil itu Allah Ta'ala kurangkan rezekinya dalam bentuk apa? Kesusahan dalam kehidupannya, berlaku musibah dan sebagainya. Wal'iyyazabillah. Itulah di antara ayat yang kita baca, fa amma man a'ta wattaqa. Yang kedua disebut juga oleh Dr. Wahbah ini, dia kata a'ta wattaqa, memberi dan takwa. Makna infak dan takwa, makna kena ada unsur takwa. Maknanya memberi dengan penuh tawadhu, memberi dengan penuh rasa rendah diri pada Allah. Jangan memberi dalam bentuk dengan bentuk al-kibriya, dengan bentuk membanggakan diri. Tak boleh. Kita bagi satu benda, kita nak menggambarkan kehebatan kita, kita nak menggambarkan kita tu hebat. Jangan. Kena ada unsur takwa. Dikaitkan dengan takwa di sini, supaya apa yang kita beri itu akan dinilai oleh Allah dengan pahala yang sangat besar. Dengan mengharapkan keredaan Allah, mengharapkan kasih sayang Allah, mengharapkan apa yang kita beri ini akan diberikan nilaian Allah di hari akhirat kelak. Dengan wasaddaqa bil husna, dengan kita merasai bahawa apa yang kita infakkan ini mudah-mudahan dipermudahkan jalan kita untuk mendapat al-husna. Apa makna al-husna di sini? Ialah syurga, al-jannah. Fasanu yassiruhu lil yusra. Fa maka sa akan yuyassiruhu lil yusra. Kata ulama, fasasa tu sin tu mana akan memperolehi kebaikan, kemudahan. Kamu akan diberikan kemudahan. Yakni kamu kata kamu kurangkan harta, kamu kata infak itu kamu kurangkan harta, nampak susah bila kurangkan harta bagi infak ni, seolah-olah kamu susah. Tapi Allah permudahkan untuk kamu kesenangan al-yusra. Bila akan satu mana akan sanuyasir, akan diberikan kemudahan bila di hari akhirat kelak. Di dunia mungkin orang nampak macam oh dia tu bagus habis dah duit dia harta benda dia infak fi sabilillah, tapi walaupun dia nampak kurang, tapi dia akan dapat keseronokan yusra. Keseronokan itu di mana? Di syurga kelak. Maka sin pada fasa tu disebut oleh Dr. Wahbah Zuhaili ini menunjukkan akan mendapat. Tak di dunia dapat, di akhirat dia akan dapat lagi. Malah di dunia apa kita nampak orang yang infak banyak ini Allah berikan keberkatan dalam kehidupan dia. Banyak kita tengok orang yang infak ini Allah berikan kehidupan dia barakah. Lebih-lebih lagi infak dalam bentuk anak yatim untuk belajar, infak dalam bentuk membina tempat-tempat yang bersifat kebajikan seperti mana sekarang ni. Alhamdulillah kita di sekolah pusat bahasa yang tuan-tuan telah infak itu dah nak siap sampai bumbung lah. Cuma dogoi lah dia punya tiang lah sampai bumbung. Nak siap lah bumbung dah tingkat yang keempat lah. Tu pun 1 juta lah lebih kurang. Siap itu kita berhenti dulu, duit tak ada habis lah. Nak berbatal cari lain pula. Angka siap insyaAllah dalam hujung bulan insyaAllah. Itu pun untuk kita infak fi sabilillah, menyiapkan pusat bahasa. Hasratnya kita nak mengajar bahasa Al-Quran. Konsep kita Al-Quran lughatul arabiyyah lil jami'. Kita punya falsafah yang ditanam oleh, yang dipesan oleh almarhum MB kita yang dulu, dia kata al-arabiyyah lil jami', menjadi pusat bahasa Arab untuk semua. Itu punya moto dia. Minta buat satu pusat bahasa, dan pusat bahasa untuk semua. Siapa nak ngaji boleh belakang.
InsyaAllah kita akan cuba realisasikan. Nak mengaji bahasa Arab, kita pergi situlah untuk mengajar bahasa Arab daripada orang Arab sendiri, insyaAllah. Dia tak boleh mengajar orang Melayu, tak boleh. Cakap setengah minit, mengajar setengah 2-3 minit, tak cakap Melayu, tak faham dia. Dah cakap Melayu, aku cakap Melayu, tak jadi kerja. Dia cakap Arab dengan orang Arab, insyaAllah. Kok mana pun cakap Arab, lama-lama boleh. Sebab apa? Bahasa syurga adalah Arabiyah. Nabi bahasa Arab, Quran bahasa Arab. 3 sebab inilah Nabi kata, aku kasih bahasa Arab. Mudah-mudahan kita usaha untuk merealisasikannya dengan hasrat untuk mengajar ilmu Arabiyah untuk semua. Kemudian kita berhenti, wa amma man bakhila wastaghna, dan juga orang yang bakhil Allah Ta'ala hukum mereka seperti mana ayat yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa darra'ana wa ta'abbudana wa tammin taqsirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan li kulli da'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa qina 'adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.